Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okay, so news terbaru sekarang ni adalah pihak Grayscale sedang consider untuk saman SEC. So benda ni benda besar sebab dulu kalau kita tengok tahun lepas 2 tahun lepas SEC dia saman XRP kan. So kali ni Grayscale. So Grayscale ni dia adalah buat Bitcoin Trust. Okay, so diorang offer Bitcoin Trust and diorang sekarang ni dalam proses ataupun sedang berusaha nak dapat kelulusan Bitcoin ETF daripada pihak SEC. SEC reject. Setengah jam lepas SEC reject, Grayscale pun keluarkan statement yang mereka nak saman pihak SEC. Okay, so kita nak tengoklah sedikit apa isu di sebalik ni kan, apa yang SEC cakap kan. So apa yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan sekarang ni adalah okay, so ini Barry Silbert So Barry Silbert ni kalau tengok sini dia adalah, nampak ni dia kata founder, so one of the founder untuk Grayscale. Okay, so dia kata Grayscale Investment initiate lawsuit against the SEC. So ini bagi saya jenis berani mati punya statement lah, berani mati sebab SEC ni kebal. Okay, SEC ni kebal and of course SEC dia ada banyak kekuatan dia lah. Okay, sebab basically diorang yang regulate market pasaran saham dan sebagainya. So bila Grayscale keluar macam ni, dia ibarat memang berani matilah kan, keluar statement macam ni, macam memang diorang dah prepare sebab dah geram sangat. Asyik hantar permohonan ditolak dengan sebab yang tidak munasabah. Okay, so sebab tu yang kita nak discuss juga hari ni. Okay, so apa yang kita dapat tengok adalah based on statement yang dikeluarkan oleh SEC lah, kenapa dia reject dan sebagainya. So saya nampak dekat Twitter ada ni lah, siapa nama dia, Justin Slaughter. So dia memang pakar bab-bab polisi dan sebagainya. And then dia pun bagilah dia punya pandangan dia. So based on pandangan dia ni, ada few things yang saya dapat simpulkan. Okay, so sebelum kita cerita tentang isu ni, saya nak tuan-tuan puan-puan fahamkan apa itu ETF. Okay, mungkin pernah dengar banyak kali saya kata atau tengok dekat media kan, ETF, Bitcoin ETF. Orang kata apa ke benda ETF ni kan. So ETF ni basically dia adalah macam kalau ada pool ataupun ada basket of assets yang diperdagangkan di bursa saham, itulah kita panggil ETF. So kalau Bitcoin ETF maksudnya dalam sekumpulan aset tu dia ada aset-aset yang berkaitan dengan Bitcoin. Okay, so kalau spot, of course aset yang berada di spot market. So ETF yang diperjuangkan sekarang ni adalah Bitcoin Spot ETF. Okay, dan untuk melabur atau berdagang ETF ni perlukan broker lah, sebab dia diperdagangkan bukan di market kripto tetapi di market bursa. Okay, macam Nasdaq dan sebagainya. Okay, so kenapa ETF ni orang suka? Sebab kadang-kadang certain pelabur yang muda-muda tak apalah, yang dah faham macam mana nak guna wallet, macam mana nak simpan kripto tu okey lagi. Tapi ada pelabur-pelabur yang rasa teknologi ni sangat complicated untuk mereka guna, jadi mereka boleh labur dalam cryptocurrency tanpa simpan. Contoh, dia nak beli Bitcoin tapi dia malas nak simpan dekat exchange Binance ke Coinbase ke, ataupun dia malas nak simpan dekat hardware wallet, tapi dia nak berdagang dengan Bitcoin. So dia boleh invest dalam ETF. Itulah maksud ETF dalam bahasa yang mudah. So kita tengok apa SEC ni. So SEC ni basically dia bawah kerajaan US. And of course, mana-mana entiti kerajaan atau badan kerajaan, mereka kena bertindak berdasarkan undang-undang yang diberikan. So undang-undang yang diorang guna adalah Securities Act 1933, Exchange Act 1934 dan Advisors Act 1940. Ini undang-undang yang mereka guna untuk menolak permohonan Grayscale. Masalah besar sekarang ni adalah Bitcoin, kripto ni adalah teknologi baru. Dan undang-undang yang dipakai sekarang ni oleh pihak SEC,
US ni adalah pada tahun 1933. Ini undang-undang untuk pasaran saham. Maksudnya nak fit in cryptocurrency ke dalam undang-undang yang sedia ada ni sangat-sangat susah. Okey, tetapi untuk undang-undang ni berubah, of course perlu ada perubahan polisi dan perlu ada perubahan politik. Itu politik tu kita cerita pada waktu yang lain lah. Okey, sebab kita nak fokus isu ni. Okey, so based on SEC punya stance, diorang analyse satu benda saja. Inilah soalan mereka. Adakah Bitcoin berada di exchange yang mempunyai surveillance sharing agreement? Perkataan surveillance sharing agreement ni sangat-sangat penting sebab usually kalau dekat brokerage ke stock exchange ke kan, kebanyakan exchange mempunyai surveillance sharing agreement. So apa benda ni? So basically benda ni adalah agreement yang mereka buat dengan pihak SEC atau pihak kerajaan untuk share data. Bukan je data, aktiviti pengguna juga. So kenapa kerajaan US sibuk nak tahu data dan juga aktiviti pengguna? Sebab kononnya untuk mengelakkan penipuan dan juga manipulasi pasaran. Tetapi adakah dengan adanya agreement ini manipulasi dan penipuan tidak berlaku? Tetap berlaku juga. Okey, so undang-undang ni tak adalah perfect, tetapi biasalah diorang nak bagi orang pecah kepala kan. Diorang minta lah macam-macam. Okey, so diorang sekarang ni argue Bitcoin ni Bitcoin ni diperdagangkan di exchange kripto, dan mereka kata exchange kripto ni tak ada surveillance sharing agreement. Jadi buat apa kita nak luluskan Bitcoin ETF? So inilah stance yang mereka pegang. Okey, so SEC dia mengaku in terms of Bitcoin ni ialah di atas blockchain kan. So dia tak ada unsur-unsur penipuan dan manipulasi. Yalah, kita tak boleh tiba-tiba nak hasilkan lebih daripada Bitcoin within the circulation. So Bitcoin ada 21 juta. You tak boleh tiba-tiba nak hasilkan lebih daripada tu. Okay, and dia pun basically dihasilkan melalui proses mining, ada verification, consensus mechanism dan sebagainya. Okay, so asset itself memang pihak SEC pun mengaku memang tak adalah nak manipulate dan sebagainya. Tetapi in terms of market, mereka mengatakan ada penipuan dan juga manipulasi. Sebab apa? Sebab cryptocurrency exchange market ni tak ada yang agreement tu. Agreement apa? Agreement surveillance sharing agreement. So bagi diorang, kalau tak ada agreement tu, maksudnya confirm ada penipuan dan juga manipulasi. So di benda ni sangat black and white. Okay, and lagi satu argument mereka adalah mereka menganggap spot market, Bitcoin spot market ni tak ada dalam regulation bawah CFTC. So CFTC ni dia in charge of commodity, dan dekat US so far antara cara mereka memandang Bitcoin adalah Bitcoin ialah commodity. So pihak Grayscale pun pening. Kalau Bitcoin adalah komoditi, why not just luluskan? Tetapi SEC kata ya komoditi, tapi dia tak dimasukkan di dalam CFTC. Okay, so memang SEC dia nampak mana ada lubang, so mereka boleh serang. Okay, so lagi satu tanggapan SEC bahawa hanya exchange di bawah US sahaja yang hebat boleh melawan penipuan dan juga manipulasi. So usually macam stock dan sebagainya, dia akan hanya berada di exchange US most of the time kan. Contoh kalau kita nak trade saham Google, Facebook, kita tak boleh jumpa dekat bursa saham Malaysia. Kita usually akan trade dekat exchange macam Robinhood ke kan. So those kind of exchange. So bagi mereka ia perlu berada di dalam exchange US sahaja. Bitcoin ni ada dekat macam-macam exchange. Hampir semua negara punya exchange cryptocurrency ada Bitcoin. Bagi SEC itu tidak boleh diterima. Okay, so inilah pandangan SEC yang sangat-sangat berat sebelah dan sangat-sangat tak logik untuk situasi zaman sekarang. Okay, dan satu lagi ada yang tanya juga regarding gold ni, sebab SEC pun dia bagi tahu dekat Grayscale macam ni, korang ni sabar je lah, kita orang buat selembab mana yang kita boleh dalam bab nak luluskan Bitcoin ETF. Sebab apa? Sebab
Gold futures ni pun dia kata diperdagangkan pada tahun 1974. Spot ni kita orang luluskan pada tahun 2004. So sabarlah 20 tahun ke 30 tahun ke kan. Itulah lebih kurang dia punya message. Dan suka saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan on this matter pasal gold ni. Okay, so gold ni kalau kita tengok compare lah, saya just nak tunjuk. Yang warna kuning dan warna orange ni adalah gold, tuan-tuan dan puan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, selepas ETF diluluskan pada tahun 2004, okey, tahun 2004, harga gold naik dengan mendadak. So kalau kita nak compare spot gold, okey, ETF spot untuk gold, dan kita compare dekat ETF untuk Bitcoin, so that's why ramai yang nak ETF Bitcoin ini diluluskan, especially Grayscale dan juga pelabur-pelabur lah. Sebab efek daripada ETF ni akan meningkatkan demand Bitcoin on the spot market, dan harga Bitcoin pun boleh naik dengan mendadak. Ini adalah antara comparison yang kita boleh kaitkan, which is dengan gold. Okay, so that's why ramai yang nakkan perkara ini berjaya, kecuali pihak SEC dan juga kerajaan US. Okay, so ada yang tanya, futures ETF diluluskan, tetapi kenapa gold ETF tidak diluluskan? So bila Grayscale tanya macam tu, dia kata futures ETF ni diluluskan sebab futures market ni, Bitcoin futures market ni, mereka menganggap berada di bawah CME. So CME Bitcoin futures ni diorang start few years back. Itu memang untuk Bitcoin futures lah. So based on CME Bitcoin futures lah, pihak SEC meluluskan futures ETF. Sebab bagi diorang CME Bitcoin futures ni, nombor satu, berdaftar bawah Security Act, dan kedua, ada surveillance sharing agreement. Itulah hujah yang mereka sedang gunakan. Okay, so saya nak bagi tahu ada satu benda penting yang bagi saya alasan benda yang SEC sedang bagi tahu ni, semua yang saya share dekat tuan-tuan puan-puan ni, bagi saya ini adalah alasan. Okay, bagi saya the main reason, sebab benda kalau nak buat, boleh buat. Contoh, kalau dia nak tengok benda tu komoditi, dia boleh tengok as a komoditi juga. Okay, and kalau nak mempermudahkan keadaan, dia boleh buat. Okay, tetapi kenapa dia tak nak buat, tuan-tuan puan-puan? Sebab perkataan ini, ada satu perkataan yang sangat sensitif untuk kerajaan US sekarang ni. Okay, which is, kalau tuan-tuan puan-puan tengok yang highlighted ni, manipulative activity involving purported stable coins including Tether, USDT and fraud and manipulation. Okay, benda-benda lain ni semua bagi saya alasan. Isu pokok sekarang ni, kenapa pihak US tidak mahu meluluskan Bitcoin ETF spot adalah sebab Tether. Inilah punca utama. Okay, yang lain semua dia gebang, tu tak boleh, ni tak boleh lah, kan. Tetapi the point sekarang ni adalah sebab Tether ni wujud. Okay, sebab apa? Tether ni dia pegang banyak market cap dekat kripto ni. Tether antara penyumbang untuk peningkatan market cap kripto lah. So mereka tak nak kewujudan Tether. Sebab kalau macam diorang kata, okay, aku boleh luluskan Bitcoin futures ETF sebab dia berada di CME. CME ni settlement semua pakai USD, tak pakai Tether. Yang ni dia kata sebab ada kewujudan Tether. Dia tak kisah. Contohlah, kalau Tether ni tak wujud dekat US punya exchange pun, kalau tak wujud dekat Coinbase pun, dia boleh kata Tether ni wujud dekat negara lain. Kewujudan Tether ni adalah sesuatu yang mereka tak nak bagi kelulusan. Senang cerita macam itulah. Okay, so that's why saya nampak Tether ni, bagi saya personally tak ada isu pun kewujudan Tether ni, tetapi nampaknya US ada masalah besar dengan Tether ni, dan that's the reason saya agak-agak berhati-hati dengan Tether. So memang nampak sangat serangan demi serangan sedang dilancarkan terhadap Tether, dan segala macam alasan yang mereka bagi pun, at the end of the day, dia akan point to one particular name, which is Tether USDT. Okay, so inilah dia sedikit sebanyak apa yang sedang berlaku, dan kemungkinan besar Grayscale boleh saman SEC.
Tetapi adakah Grayscale akan menang ataupun tidak, kita tak tahu. Sebab SEC memang power, and kita pun tengah tengok Ripple pun walaupun kes dia sangat solid, XRP ada banyak hujah yang favoring diorang, tapi sampai sekarang kes tak settle lagi dan tak tahu berapa lama kes tu akan berpanjangan. So bagi saya, kalau dia ambil tindakan nak saman SEC pun agak merugikan juga, sebab SEC ni dia boleh drag, sebab diorang ada kuasa. The only way bagi saya lah, the only way adalah dasar, which is undang-undang tu perlu diubah ataupun perlu diperbaiki dengan pembaikan yang ketara. Okey, sebab guna Undang-Undang Security Act ni apa, 1933, 1934, hampir 100 tahun lepas, tak boleh pakai zaman sekarang, tak boleh pakai. Itulah hakikat yang diorang kena terima. Masalah SEC ni ibarat budak kecil yang ada toy, tahu tak? Toy yang puzzle tu kita boleh masuk kan. So diorang nak something macam tu. So kalau tak ada puzzle yang boleh fit in lubang tu, then dia rasa oh ni tak boleh. Dia tak boleh nak fikir. Okay, dia tak boleh nak fikir, ataupun mungkin dia rasa malas. Okay, so the only way kalau Grayscale nak buat, jangan bazir masa nak lawan dekat mahkamah dan sebagainya, the only way adalah kena guna ahli politik. Itu adalah topik yang saya akan cerita on the next video lah. Topik tu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat panas. Okay, so itu saja sedikit sebanyak pandangan saya on isu Grayscale lawan SEC ni. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.